Selamat sejahtera. Nama saya Dinesh Warma, anak lelaki Selvam. Nombor matriks 217403. Program daripada Bachelor Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani dengan kepujian. Nama penyelidik saya ialah Prof. Dr. Soh Kim Gyo. Jadi selama saya mengambil kursus FCE 3804, pengalaman awal di sekolah iaitu PALS selama 2 minggu di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sedang. Guru pendamping saya ialah Encik Nazri bin Masdo. Latar belakang sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sedang SMK-SS dirancang membina pada tahun 1973 dan bermula membina pada tahun 1982. Nama sekolah ini diambil di kawasan Seri Sedang, iaitu sejenis pokok tumbuhan palmah bernama Sedang yang banyak terdapat di Universiti Putra Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sedang telah dirasmikan penubuhannya oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Amar Sulaiman bin Haji Daud, Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu. Sekolah ini buka untuk satu sesi sahaja, tetapi pada tahun 1993 disebabkan bilangan pelajar semakin bertambah, tingkatan 1 dan 2 menukar ke sesi petang. Sekolah ini telah diberi kelulusan untuk membuka kelas tingkatan 6 pada tahun 2003. Seramai 11 orang pengetua telah berkhidmat sejak sekolah dibuka pada tahun 1983. Moto, visi dan misi sekolah. Moto adalah benar, indah dan bernas. Visi sekolah, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto, lokasi sekolah terletak di Jalan Seri Serdang Utara, Taman Seri Serdang 43300 Seri Kembangan, berdekatan dengan Tasik Taman Seri Serdang dan Universiti Putra Malaysia. Lokasi sekolah terletak di Jalan Seri Serdang Utara, Taman Seri Serdang. Carta Organisasi Sekolah. Puan Serina binti Jaafar, iaitu Pengetua Sekolah SMK Seri Serdang. Naib Pengerusi 1, Puan Nik Haslinda binti Cik Hamid, Penolong Kanan Pentadbiran. Naib Pengerusi 2, Puan Nur Iliani binti Ibrahim, Penolong Kanan HEM. Seterusnya, Naib Pengerusi 3, Puan Zahanom binti Jalal, Penolong Kanan Co-Curriculum. Naib Pengerusi keempat iaitu Puan Nurul Iluni Hayati binti Mat Ludin, Penolong Kanan Tingkatan 6. Seterusnya, Setiausaha, Puan Rohaiza binti Omar, GKMP Bahasa. Bendahari, Puan Norma binti Otman, GKMP Kemanusiaan. Seterusnya, AJK, Puan Zaliza binti Muhammad, GKMP Teknik dan Vokasional. AJK juga Puan Molitah anak perempuan Mutayah, GKMP Sains dan Matematik. Persekitaran sekolah. Infrastruktur sekolah. Nombor 1, bilik guru. Bilik guru ini adalah tempat berehat guru semasa mereka tiada kelas ataupun mereka sedang membuat kerja untuk murid-murid. Nombor 2, Dewan Sekolah Tertutup. Nombor 3, stor sukan. Tempat ni adalah tempat untuk meletakkan barang sukan
di sini. Seterusnya, yang keempat, bilik kaunseling. Jika pelajar ada masalah keluarga ataupun masalah apa-apa peribadi saja, boleh menjumpa cikgu kaunseling di bilik kaunseling. Nombor 5, perpustakaan. Nombor 6, koperasi. Koperasi ni adalah tempat untuk membeli makanan semasa rehat dan boleh berehat di sini. Selepas itu, persekitaran sekolah. Persekitaran sekolah dan bilik darjah. Kawasan koperasi sekolah. Tempat ini adalah tempat duduk semasa membeli makanan di koperasi pada masa rehat. Seterusnya, pondok istirahat. Yang ketiga, kawasan landscape MPB. Kebaikan dan keburukan semasa PDP. Kebaikannya adalah membolehkan pelajar menukar idea secara bebas. Keburukannya adalah kelas akan menjadi bising apabila murid merasa bosan dan hilang fokus. Kebaikan dan keburukan semasa PDP. Kebaikannya adalah amalan pedagogi, berpusatkan guru. Kelebihan, murid hanya perlu fokus apa yang guru mengajar. Kelemahannya adalah pelajar tidak dapat melibatkan diri. Yang kedua, berpusatkan murid. Kelebihannya adalah pelajar boleh lebih memahami apa yang dipelajari. Kelemahan, guru menghadapi kesukaran dalam mengawal keadaan dalam kelas. Alat dan bahan bantu mengajar semasa dalam kelas. Alat bantu pelajar, laptop, papan putih. Bahan bantu pelajar, buku teks, Google Form. Dan ada pelbagai seperti website. Alat dan kesediaan sebagai seorang guru. Nombor 1. Menyesuaikan diri dengan teknologi yang terkini untuk memudahkan cara penyampaian pembelajaran. Nombor 2. Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan apabila menjadi guru kelas untuk persediaan awal. Yang ketiga, mempunyai kekuatan dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi sesi pembelajaran. Budaya sekolah. Yang pertama, memberi salam. Kelebihan, mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. Kekurangan, segelintir pelajar tidak memberi salam. Cadangan penambahbaikan, menerapkan sikap nilai murni dalam diri pelajar untuk mengetahui menghormati guru. Yang kedua, membaca. Kelebihan, meningkatkan kerohanian pelajar. Kekurangan, akan mengambil masa PDP. Cadangan penambahbaikan, memperuntukkan masa dengan baik supaya tidak mengambil masa PDP. Yang ketiga, perhimpunan. Kelebihan, memupuk pelajar untuk menepati masa. Kekurangan, segelintir pelajar akan datang lambat ke sekolah. Cadangan penambahbaikan, perlu menguruskan masa lebih baik. Budaya kerja.
menepati masa. Kelebihan, pelbagai kaedah dalam pelajaran yang lebih menyeronokkan. Kekurangan, segelintir pelajar tidak berminat dengan inovasi guru. Cadangan penambahbaikan, menerapkan sikap nilai murni dalam diri pelajar untuk mengetahui menghormati guru. Yang kedua, bekerjasama. Kelebihan, mengeratkan hubungan antara pelajar dalam melakukan sesuatu perkara. Kekurangan, segelintir pelajar tidak melakukan. Cadangan penambahbaikan, menerapkan sikap nilai murni dalam diri pelajar untuk mengetahui menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, yang ketiga, inovasi. Kelebihan, memupuk pelajar untuk menepati masa. Kekurangan, segelintir pelajar datang lambat ke sekolah. Cadangan penambahbaikan, perlu menguruskan masa lebih baik. Struktur organisasi PIBG. Yang di sebelah kiri adalah organisasi PIBG dan jawatan mereka. Nombor 1, menambah sumber kewangan sekolah. Nombor 2, menambah dan membantu sekolah dalam memenuhi keperluan dan kehendak pelajar dalam kegiatan mereka. Aktiviti co-curriculum. Aktiviti yang dijalankan adalah raptai sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah dengan penyertaan wajib dari semua unit beruniform sekolah. Pelajar memberi kerjasama yang baik semasa raptai, manakala guru menghias kawasan sekitar dewan bagi meriahkan lagi kawasan sekeliling. Kepentingan aktiviti co-curriculum kepada guru. Nombor 1, menjadikan seorang guru yang berperanan dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang pelajar. Yang kedua, membantu pelajar untuk meningkatkan bakat dan minat mereka. Ketiga, menjadi seorang guru yang profesional bukan sahaja dalam kelas tetapi di luar kelas juga. Cadangan penambahbaikan. Kursus PALS ini telah banyak memberikan manfaat kepada saya dan juga yang ingin memilih untuk menjadi pendidik dan perlu diteruskan pada masa akan datang. Saya berharap program PALS ini dapat dilakukan dengan lebih lama agar pelajar mengumpul maklumat serta pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak untuk lebih bersedia sebagai guru. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.